Assalamualaikum. Jaga emosi, jaga Kau tak tahu tanya. Okey, beli kereta sport rumah. Berhati balik. Silap tu. Sekejap, saya tu jangan masuk tau. Buang tau. Hai, Assalamualaikum. Saya Mila, Business Support Manager dari Excelsior Markets. Pada minggu ini kita akan saksikan interview bersama IB Amir Mazhar. Jom kita saksikan. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Amir. Umur saya 34 tahun. Saya berasal dari Selangor. Saya anak yang ketiga daripada 3 adik. Saya ni banyak sekolah. Dari satu yang banyak 3, saya sekolah kat US, dekat Ohio. Sambung kat Malaysia, saya sekolah rendah dekat sekolah rendah Sri Kelana. Sekolah menengah Form 1 sampai Form 5, sekolah menengah Kelana Jaya. Dan saya sambung belajar di Politeknik Sabah Penang. Saya belajar architecture. Saya belajar di Politek tu selama 3 tahun. Habis dia belajar, saya mula kerja sebagai architecture dekat tapak saya, tak ingat 14 tahun lepas dia tu, 15 tahun lepas, lama sangat lah. Saya bekerja tu sekejap je dan saya dapat offer untuk bekerja dengan CIMB Bank. Selama setahun juga saya kat CIMB Bank tu, bahagian consultant. Dan saya untuk CIMB saya kerja Astro saya buat banyak kerja marketing, cari orang untuk beli kode semua ni. Tu saya bahagian sales lah kat Astro. Lepas di Astro selama 2 tahun saya pindah kerjakan dengan dealer Honda Malaysia. Di situ saya mula belajar menjual kereta apa semua. Tu start saya kerja Honda 2 tahun juga. Okay, ayah saya dah meninggal kan. So ayah saya pensyarah UiTM. Mak saya pula timbalan ketua pengarah RTM sebelum ni, tapi dah pencen lah. Kakak sulung saya sekarang masih baru habis belajar PhD dan dia sekarang mengajar kat UiTM Calang. Kakak saya yang umur 2 pula, dia bisnes sendiri, Dobi dan hutang berlin. Kenapa saya bersekolah di US masa tu? Sebab mak saya dengan arwah saya belajar sambung belajar buat master di Ohio University. Dan ketiga tu saya dengan adik-adik saya semua di sana. Sekolah di sana selama 3 tahun. Dekat sana lah masa cuti hujung minggu, kita orang pergi jalan-jalan, pergi New York. Nak travel New York daripada Ohio tu pun, nak ke New York tu pun makan masa 3 hingga 5 hari juga. So kena berhenti, pergi motel untuk pergi ke negeri-negeri di US tu. So pengalaman saya memang kat situ memang banyak lah. Lepas tu pergi Disney World saja pun dah besar je, macam 5-6 daerah besar Disney World tu. Di situ saya seminggu saya dengan family saya di Disney World. Tempat tu memang best lah. Tiba-tiba sama keluarga. Rancong, makan, tak ada aktiviti. Memang tu saja. Saya punya aktiviti luar ialah mengkaji craft dekat TradingView. Saya rajin tengok benda tu lah. Dan salah satunya memang main game lah. Saya memang suka main game. Dekat ni saya pun sekarang dah berumur 34. Kalau nak ikut perjalanan hidup saya ni memang dulu memang panjang lah. Saya belajar architecture. Saya belajar architecture tapi saya punya kerja saya dapat tak pernah kena-mengena dengan saya belajar. So saya start kerja architect, saya tak boleh masuk. Saya berhenti dan dapat offer kerja Astro. Mula dari Astro lah saya dah mula kimpul dengan kerja bisnes, marketing je. Daripada situ saya jadi dealer kereta, apa semua.
hari tu saya jumpa kawan saya dan saya kenal trading. Apa tu trade? So nak kata pencapaian hidup saya mula dari trade. Saya trade, saya dah dapat apa yang saya nak. Contohnya, saya boleh beli kereta sendiri, rumah. Okey, kalau nak kata konflik dalam hidup, yang pernah saya alami, saya pernah tahap kemudian saya tu tak bunuh diri pun ada. Itu ada kena-mengena dengan trade juga sebenarnya. Saya pernah kerugian yang sangat besar yang saya rasa tak boleh recover. Tapi dengan sokongan kawan-kawan dan semua yang ada keliling saya, dia buat saya rasa macam saya boleh bangun balik. Dan saya pun bangkit balik masa tu. Kejayaan idaman saya sebenarnya juruterbang lah, pilot. Tapi tak sampai. Memang lari lah. Kecil-kecil memang minat nak bawa terbang lah. Kejayaan yang 5 tahun, saya rasa saya nak jadi, tak nak kaya sangat pun, tak nak miskin kan, tapi kita nak senang lah. Saya dah ada rumah yang besar, kereta banyak, bawa family yang jalan, melancong. Tak boleh lah, sebab sekarang pun COVID dan bina keluarga. Saya nak bina keluarga. Mana saya tahu tentang ex-socio kawan saya. Sebab saya memang dah trade lama. Saya trade dah 8 tahun. So dah saya banyak berpindah-pindah dalam bidang pindah broker ni. So saya kenal ex-socio ni daripada member saya yang dia memberikan saya opportunity yang lebih untuk seorang trader lah. So saya kenal ni daripada kawan lah. Perkara terbaik tentang ex-socio ni, sebagai saya sebagai IB ex-socio sendiri, affiliate ni memang bagi saya tinggi lah. Saya suka lah, sebab siapa tak suka affiliate tinggi. So saya semangat lah jadi IB yang untuk ex-socio ni. Ok, kalau ada masalah bersama ex-socio ni, tak payah risau sebab dia punya staff memang sangat laju bila nak membantu kita dari segi apa-apa pun. So kat situ saya minat tentang ex-socio sebab respon dia memang cepat. Ok, perancangan saya selepas ni dengan ex-socio, sekarang ni saya ada buat copy trade untuk investor yang nak copy trade. Tapi kita ada buat pilihan lah untuk copy trade ni, medium risk, high risk dengan low risk. So investor ni boleh pilih mana dia nak cepat, memang high risk lah. Tapi kat situ kita pun tahu ada risiko. So kat situ yang kita kena faham lah tentang copy trade tu. Dan saya harap benda tu boleh berjalan dengan lancar. So saya fokus kat sini sekarang. Apa yang buat saya tertarik untuk cuba buka ex-socio? Ok, satu, video dia laju. Saya suka, cepat. Sistem dia mudah nak dipahami. Dan dia punya overall dia memang terbaik lah bagi saya. Status saya dekat ex-socio sekarang, saya IB lah untuk ex-socio, introducer broker. Sekarang ni saya, alhamdulillah saya memang full time trader. Saya memang fokus trade lah. Saya full time trader, saya dalam lebih kurang 5 tahun lah. Tapi dalam industri trade ni dah lebih 8 tahun. Saya mula trade masa umur saya 20 tahun, iaitu tahun 2014. Kalau nak kata mentor, saya tak adalah kenal mentor yang nama-nama yang power-power ni saya kenal lah. Tapi yang mengajar saya tentang trade betul-betul adalah member baik saya, tapi dia dah arwah, iaitu kita panggil dia Saif nama dia. Dia yang buat saya betul-betul faham pasal trade ni. Sebelum tu saya memang tak faham sangat, walaupun dah trade lama. Awal-awal tu memang tak faham.
Tapi lepas saya kenal dengan mentor saya ni, dia bagi saya 100% faham tentang trade. Faktor mula trade, saya tertarik dengan member saya yang dah trade. Saya tertarik dengan orang punya profit dari segi hari, dan apa yang best ni, dia menggunakan mata wang USD. Pada mulanya saya mula dengan modal yang rendah lah, serendah 100 USD saja. Tapi pada mulanya macam biasa, awal-awal trade memang tak tahu apa. Kita memang akan rugi, saya memang rugi awal. Lepas tu start pada saya start pada yang saya betul-betul faham, saya dah tetap 500 USD. Itu permulaan saya. Teknik trading pertama saya, mula-mula saya pakai sistem SNR. SNR saya memang fokus SNR je, dan lepas tu baru masuk kepada BBMA dan Wave. Profit pertama saya, masa tu memang buat high risk. So daripada 500, dalam masa seminggu tu saya dapat 500 balik USD. Kerugian pertama yang saya pernah lalui 100 USD, dan seterusnya ada yang rugi lebih daripada tu. Profit paling besar semua hidup saya, saya pernah capai sehari 62,000 USD tahun 2017. Loss paling besar semua hidup saya adalah 200,000 USD. Okey, dengan profit yang saya pernah buat dengan profit saya pernah beli kereta A45, buat down payment rumah, dan saya berjalan lah, banyak travel lah. Kalau nak kata perasaan selepas loss besar tu, memang rasa macam rasa je nak bunuh diri mana, tapi benda dah jadi kan, sebab ini adat trading. Loss dan profit adalah adat dalam trading, so kita memang kena lalui benda ni, tak kira besar ataupun kecil. Macam mana saya bangkit, sebab saya, walaupun saya rugi besar, saya masih ada backup untuk letak capital baru dan boleh trade semula macam biasa. Cuma tak nak capai ke amount tu memang makan masa sikit lah. Tak ada terus dapat amount yang saya loss tu, tapi nak naik balik tu boleh, tak ada masalah, sebab kita dah tahu cara-cara dia. Okey, bagi saya consistent trader ni adalah berapa target kita nak buat seminggu tu. Kalau boleh sustain, kalau boleh sustain daripada 100 USD nak ke 100 USD balik dalam masa seminggu, tak ada masalah. Maksudnya kita sustain, macam buat 500 dapat 500 seminggu, so kita sustain 2,000 seminggu, maknanya 8 bulan 8,000, siapa nak bagi? Tip dengan rahsia adalah jangan tamak apabila nak buka lot. Jangan tamak, jaga margin, dan bagi saya paling penting jaga emosi, sebab emosi ni yang selalu buat kita tekan.
definisi money management. Bagi saya kat situ kita kena tahulah kat mana nak letak lot tu. Contohnya 1 sen, start bermula dengan 1 sen dan barulah 1 sen, 2 sen dan seterusnya. Tapi jangan kita buka 10 sen tiba-tiba bawah 1 sen. Itu bukan money management namanya, itu habis jahanam macam ni. Teknik yang saya selalu gunakan adalah SNR dengan PPMA. Kalau nak explain tu payah. Motivasi saya untuk menjadi full-time trader adalah profit yang kita boleh dapat daripada trade ni. Apabila kita fokus betul-betul kat trade ni, profitnya memang lumayan lah, kata lumayan berbanding dengan kerja. Satu lagi dia kerjanya boleh buat kat rumah, tak perlu kerja di office hour ke apa, tak payah. So kita bebas. So saya ada masa untuk isteri saya, nak bawa dia makan suka hati, apa semua. Saya boleh lepak malam-malam. Tapi sekarang tak boleh lah sebab saya dah berstatus kan. Pengalaman saya jadi full-time trader, masa memula saya nak mula trade ni, keliling saya masa memula ni memang ramai yang cakap benda ni jangan percaya, menipu apa semua. Saya cakap tak apalah, masa tu saya pakai klise je. Saya cakap ke orang-orang kawan-kawan saya mana tak percaya pasal trade ni, saya cakap dia tak apalah, biar saya buat, saya belajar kan. Kalau tak nak ikut sudah. Tapi last sekali bila saya dah pakai kereta FT5 ni, semua datang mula cocok. Yang dulu bukan kawan jadi tiba-tiba jadi rapat gila nak kawan dengan saya. Benda tu yang buat saya rasa macam bila dah nampak barulah nak ni. Penerimaan keluarga kalau boleh dia nak saya kerja yang tetap, kalau boleh kerja kerajaan, kerja yang ada pangkat engineer ke apa, kalau boleh dia nak macam tu. Sebab dia rasa benda ni tak boleh nak kekal, dia takut sampai ketua. Tapi saya buktikan kepada orang yang benda ni trading ni boleh buat sustain duit profit tu. Kalau nak cakap pasal hasil trading, tak pernah yang amount yang sama lah. Ada yang kadang-kadang sebulan tu 3,000 USD, pernah meletup sampai 5,000, 10,000. Tengok keadaan semasa dengan berita terkini apa semua. Sebab macam mana pun kena tengok pasal news dunia. Masa ni memang tengah perlahan sikit lah, sebab tapi dalam perlahan pun still boleh maintain 2,000-3,000 USD sebulan, tak ada masalah. Yang banyak memberi dorongan saya dalam trading ni kawan-kawan trade saya, dan terutamanya sekarang ni isteri saya. Dia banyak membantu saya daripada dari segi kerja ni, dia percaya pada saya punya trading. Pengalaman paling manis dalam trading ni, saya bebas, saya boleh travel sana sini, saya pergi luar negara pun saya boleh trade. Janji phone saya ada internet. Setakat ni pengalaman saya paling pahit bergelas trader apabila loss yang terbesar yang pernah berlaku dalam hidup saya lah, 200,000. Tapi benda tu bagi saya dah bangkit balik, tak ada masalah. Tip trading saya senang je, jaga MF, jangan buka lot besar. Tengok pada capital nak buka lot pun. Yang itu memang kena hati-hati. Maksudnya dah tahu letak capital besar ni je, janganlah pergi letak sampai tak jaga margin, tu saja. Kriteria yang perlu untuk jadi master trading bagi saya,
dia kenalah kemas. Dia kena tunjuk yang dia pun senang lah kan. Nampak dia susah, sebab dia nak jadi master. Nak jauh lah kena nampak yang dia tu profesional. Bagaimana saya kawal emosi dalam trading? Saya selalu mengingat diri saya dan sentiasa ada SL awal trade. Walaupun saya lost kat situ, saya minimumkan saya loss. So saya tak adalah pening nak pasal emosi semua. Kalau saya tak letak SL, katakan terbalik saya trade tu, saya MC, saya lagi tak jaga emosi saya. So cara saya nak jaga tu, saya letak SL. SL saya tak tinggi. Saya mesti letak dalam paling tinggi pun 40 pips je. Nasihat saya pada trader-trader di luar sana, tolong jaga tolong jaga emosi. Sebab dua perkara ni adalah peranan paling penting dalam trading. Okey, kepada trader-trader yang baru nak bermula trading, nasihat saya jaga emosi, jaga Kalau boleh cari cikgu yang betul-betul boleh mengajar trading ni. Jangan pindah-pindah cikgu, dah pilih satu, ikut satu ni. Kalau pindah-pindah ni yang buat kepala pening, itu yang akan melingkupkan dalam bidang trading ni. Jangan patah semangat. Okey, pengalaman saya bersama ex-sosio. Yang mengenalkan saya dengan ex-sosio ni adalah Alif Zaluddin. Dia start daftarkan saya kat dalam ex-sosio ni. Dan semasa saya buka akaun bersama ex-sosio ni, memang mudah. Cepat dia punya approve. Dia punya approval tu cepat. Tak bagi kita pending lama-lama. Memang cepat. Lepas tu, apa yang saya berminat sangat dengan ex-sosio ni, bila withdraw tu, saya tekan withdraw tu, sekejap proses. Memang duit saya masuk tu dalam account bank, direct ke account bank saya. Okay, first account saya buka kat Exosio, Copytrade. Saya buka Copytrade, so orang Copytrade saya. So kat situ saya buat leverage satu nisbah 500 dan dia spread memang best lah, memang tak ada besar mana pun. So kita kalau trader memang akan minat dengan spread yang Exosio bagi lah. Okay, kalau ada masalah berkenaan dengan akaun di Exosio ni, senang sebab saya boleh hubungi dia punya account manager direct sebab dia kawan saya sendiri. Dan dia sangat membantu lah. Saya call terus boleh betulkan apa masalah, boleh membantu saya kat situ. Terima kasih kepada Exosio dengan Syamila kerana sudi interview saya pada hari ini. Salam sejahtera lah. Lepas apa yang kita dengar daripada Cik Amir Mazhar tadi, beliau pernah mengalami kerugian sebanyak $200,000 USD. Tapi itu tidak pernah mematahkan semangat beliau untuk menjadi full-time trader. Kita boleh contohi beliau yang tidak pernah patah semangat. Kita jumpa pada next video. Bye!